Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Kita berdua hari ini, saya Ismail Adnan. Dan saya Syafiqah Isa, bersiaran secara langsung dari studio N1 Wisma Berita Kota Media. Hari ini kita ada pelbagai ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Dalam studio ni Ismail, kita dah cium dah bau-bau makanan. Wow. Bukan awak nak masak ke nanti? Ya, sebentar nanti saya nak masak. Tapi apa hidangan favourite awak ni? Hari ini kita datang hulu. Itu tengah viral. Dia dulu pernah makan 2-3 tahun sudah. Rasa kali ini boleh menggamit kot. Kita boleh mengambil memori jadi bukan itu saja, ada banyak lagi akan kami kongsikan sebentar saja nanti. Tapi hari ini kita nak mulakan terlebih dahulu dengan ini. Semalam kalau kita lihat kepada kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri, tahun depan fokus utama pastinya berkaitan dengan ekonomi. Okey, seperti mana dinyatakan oleh amat berhormat Perdana Menteri, kestabilan ekonomi dan juga politik dalam negara bantu kerajaan fokus untuk membangunkan aspek ekonomi. Ini termasuk pelaburan domestik, pelaburan luar dan juga dari segi tata kelola, kemudian menjalankan perniagaan kecepatan, kepantasan, kelulusan selain mengurangkan karenah birokrasi dan mengurus negara ini untuk memperbetulkan dan juga menaiki serta meningkatkan ekonomi. Dan beliau juga berkata kerjasama diterima daripada ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan secara tidak langsung membantu pentadbirannya lebih tersusun dan juga lebih berkesan. Okey, itu antara kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri. Seterusnya sedikit berkenaan tentang harga makanan ayam. Ini mengenai kartel harga makanan ayam di mana 5 syarikat pengeluar makanan ayam didenda lebih 400 juta. Di mana mereka ini bersekongkol menetap dan mengawal harga ayam disifatkan sebagai pengkhianat negara, kata Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Salih. Dan tindakan mewujudkan pakatan tersebut menyebabkan kerajaan sukar untuk mengawal harga ayam sekaligus merencatkan usaha kerajaan bagi meringankan kos sara hidup. Okey, kartel ini sudah pun dikenal pasti dan juga telah pun dikenakan tindakan untuk membayar denda ratusan juta ringgit. Dan daripada isu itu kita beralih ke kes Allahyarham Zain Ryan yang ditemui mati berhampiran kediamannya. Polis ataupun pihak polis di Raja Malaysia memohon bantuan Interpol ataupun polis antarabangsa untuk mengkaji beberapa maklumat dan bahan bukti dalam siasatan kes Allahyarham Zain Ryan yang ditemui meninggal dunia di berdekatan dengan kawasan kediamannya. Dan maklumat itu juga telah pun dirakam melalui 225 percakapan daripada keluarga dan penduduk di apartmen berhampiran, mengambil 248 sampel DNA. Ya, jadi proses siasatan kes berkenaan memasuki fasa ketiga, iaitu pasukan forensik memberi tumpuan kepada unit tertentu di blok tertentu apartmen berkenaan. Jadi sepanjang siasatan, pihaknya turut menahan 12 individu walau bagaimanapun ia tidak mempunyai kaitan dengan kes pembunuhan kanak-kanak itu. Jadi ini merupakan perkembangan terkini berkaitan dengan kes adik Zain Ryan. Seterusnya ini juga sangat penting, ini berkenaan dengan kes COVID-19 di mana ianya meningkat 29.5% dari 17 hingga 22 Disember. Jadi 22,413 kes telah pun dilaporkan pada minggu epidemiologi ke-51 dari 17 hingga semalam. Jadi itu ada peningkatannya berbanding 17,307 kes yang dilaporkan pada minggu sebelumnya. Jadi esok kita bakal menyambut Christmas. Jadi ramailah yang sudah pun mula pulang ke kampung halaman masing-masing. Kalau kita lihat kepada keadaan lalu lintas semalam masih lagi lancar walaupun semalam adanya tol percuma. Tol percuma semalam dan juga hari Selasa nanti ramai yang mengambil kesempatan untuk menggunakan lebuh raya utama. Dan pastikan anda merancang perjalanan anda. Semak terlebih dahulu jadual perjalanan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia bersempena dengan perayaan Hari Natal esok. Dan seterusnya ini juga berkenaan tentang dinasihatkan supaya para agamawan perlu pelihara adab cermat ketika sampaikan dakwah. Ini dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Awwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Sebarang ucapan dan ceramah yang berbaur sentimen perpecahan perlu dihentikan. Dan beliau secara peribadi melahirkan rasa kesal dengan kegopohan seorang pendakwah yang telah mengeluarkan bahasa kasar hingga membuat tuduhan bahawa pemimpin negara sebagai sesat dan jahil. Kita membincangkan iktibar daripada kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran kepada penjawat awam baru-baru ini menerusi satu kenyataan media. Ini juga selari dengan penjelasan dibawa oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dalam isu pemuda Al-Kahfi pada April 2016 dan Disember 2023. Ya, jadi untuk perkembangan seterusnya, ini pula berkaitan dengan amaran banjir yang telah pun dikeluarkan. Ini bagi Terengganu dan juga Pahang yang akan bermula pada hari ini. Jadi kalau
kalau kita boleh lihat beberapa kawasan rendah berhampiran sungai di Terengganu dan Pahang bermula 24 hingga 26 Disember ini diramal akan berlakunya banjir. JPS dalam satu kenyataan berkata di Terengganu jangkaan banjir adalah pada 2 pagi pada 24 Disember hingga 2 pagi 26 Disember dengan sungai besut melibatkan daerah besut iaitu di sekitar Kampung La, Kampung Seberang La, Kampung Keruak dan Kampung Pengkalan Nangka. Manakala di Kemaman pula membabitkan Sungai Kijing iaitu di sekitar Kampung Sungai Mas, Kampung Pelantuh, Padang Kubu, Kampung Paman dan Kampung Sungai Pinang. Beberapa kawasan juga telah pun diberikan amaran banjir melibatkan kawasan di Terengganu dan Pahang. Dapatkan laporan semasa daripada pihak berwajib dan juga agensi pengurusan bencana negara NADMA. Okey, ini sedikit berita sukan. Wow, kita nak ucapkan tahniah kepada skuad bawah 23 mengecewakan China dalam perlawanan antarabangsa. Ini merupakan perlawanan CCE yang kita menyaksikan aksi yang berlangsung di Stadium Jinshan, Shanghai. Skuad Harimau Malaya bawah 23 memperoleh kemenangan pertama di bawah kendalian jurulatihnya dan pada perlawanan itu jurulatih negara kita yang berasal dari Sepanyol itu telah menerapkan sistem melancarkan serangan menerusi hantaran pendek yang tepat bermula dari barisan pertahanan. Ya, jadi tonggak pertahanan kita Harith Haikal, Adam Afkar muncul wira bila meledak gol tunggal perlawanan pada masa tambahan. Jadi selepas ini akan ada lagi pusingan yang kedua, jadi kita harapkan kita aju juga keputusan yang positif. Masih lagi melibatkan bola. Yang ini FIFA telah mengumumkan finalis pemain terbaik 2023. Jadi milik siapakah kali ini di antara Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Inilah 3 finalis. Rasa-rasa Ismail? Mbappe lah. Mbappe lah semua. Saya dengar kat UP semua cakap Mbappe. Tak apalah, kita cakap Messi lah. Dia nampak lebih berpotensi lah untuk dapat. Wow. Okey, jadi senarai pendek untuk pemain terbaik wanita termasuk 2 juara Piala Dunia 2023 itu Aitana Bonmati dan juga Jennifer Hermosa dari Spain bersama Linda Caicedo yang berasal dari Colombia. Okey, kita nak ke mana selepas ini? Kita nak berehat seketika. Tapi sebelum itu kita nak ke seleksi pagi bersama dengan rakan-rakan kita. Siapa yang dah bersedia di situ, Ismail? Siapa tu? Kita ada DJ Nazri, kita nak terus saja ke Pahang FM. Apa cerita di Pahang? Silakan.